Logical Sanskrit, philologist, grammarian. Betul? 300? 6 and 4th century. 6 and 4th century. Tak tahu ni Wikipedia. 6 and 4. Ustazah cakap tadi. No, dia mesti BCE. Dia mesti BCE. Panini ni BCE. Dia bapa kepada century BCE. Between 6 and 4th century BCE. Ya betul lah, makna 300. Around 300 kan. 300 between 6 and 4 century dia tulis kan? Maknanya 600 hingga 400. Ustazah kata 300. Lebih kurang lah. Maknanya lebih kurang. Maksudnya dia wujud sesudah wujud Buddha. Buddha 502. Dia wujud sesudah wujud Buddha. Maksudnya zaman Buddha tulis dalam tulisan baku. Zaman Buddha tak tulis lagi. Tak wujud lagi bahasa dia. Tulisan Sanskrit. Sangat menarik. Tak tulis lagi. Sebab dia pencipta tulisan. Maknanya untuk kitab dia. Ya, jadi tadi Ustazah kata 300 BC. Maknanya kita di antara kat Google kata 600 hingga 400. Dia kalau BCE ni dia boleh sirka, dia boleh pergi tarik kepada hingga 500 tahun tu dia consider okey. Perjumpaan tu dalam carbon dating kan, betul? Carbon dating. Jadi dia pencipta kepada Nahu Sanskrit. Dia bapa, dia guru besar Nahu Sanskrit. Dia ada kitab. Kitab dia tak guna ABC tu, dia guna sound. Macam kitab Khalil Ahmad Al-Farahidi, dia guna kitab dia berguna huruf. Dia kata huruf yang pertama yang terdapat dalam halqum manusia ini adalah huruf Ain. Ain ni adalah the adna, dia kata. The adna, the lowest sound yang ada dalam anak tekak manusia ni. Dia kata makharajul aswat itu. Ya. Jadi this man yang mula-mula perkenalkan Banini ni, dia hidup sekitar kalau dia kata 600 century of BCE, 600 di BCE ni dia menurun. 600, 500, 400, dia pergi juga ke 300 tu. Between that period. Nampak tak? Jadi dia ni hidup sesudah Buddha. Makna betul lah Buddha tu sekitar 600 ke 500. Dia maksudnya dengan adanya kaedah nahu baru tulisan boleh ditulis. Macam mana boleh tulis tulisan dulu kalau kaedah nahu tak ada? Sebab tu kena mengkaji. Kita jangan mendakwa-dakwi tanpa buat kajian. Ya. Ustazah memberitahu maklumat ini sebab itu bidang Ustazah kan? Buktinya tok guru dia tulisan guru dia pun datang kemudian daripada dia punya agama. Dia mesti maksudnya sudah ada language itu sudah, tapi tidak ada dalam sistem. Language dia sebutan mungkin dari sudut ni lisan. Dari sudut lisan sudah ada, tapi dari sudut sistem bertulis tidak ada. Sebab itu Panini mencipta kamus bahasa Sanskrit itu dalam waktu itu. Dan kita tahu Buddha itu dilahirkan lebih kurang waktu itu. Maksudnya seolah-olah Panini merasa tidak ada satu sistem untuk membetulkan grammar itu. Kenapa grammar penting ya, Jihad? Ustazah nak tanya, kenapa grammar penting? Penceritaan past and present tense tu kan? Itu satu. Senang je cerita kalau tanya, kenapa penting sangat nahu ni? Kenapa penting sangat grammar ni? Grammar lah yang dapat membuktikan dalam mahkamah siapa pencuri dan siapa polis. Dan siapa hakim. Grammar lah. Kata nama. Betul. Simple je kan? Ya. Grammar lah yang dapat membuktikan siapa isteri, siapa suami. Perkataan itu. Grammar lah dapat membuktikan siapa anak dan siapa bapa. Betul, baru tu saja. Kerana dialah penggunaan harian. Dalam mahkamah, sekiranya tidak ada grammar, mana satu ni pencuri ni?
Tanpa grammar, kemungkinan hakim tu akan dikatakan mencuri. Jadi perlulah ada grammar ataupun polis tu pencuri. Yang pencuri sebenar, lepas. Pentingnya grammar. Dan grammar lah dapat memahamkan kaedah-kaedah hukum dalam perjanjian dan sebagainya. Memberi, diberi, telah diberi, akan memberi, pemberian. Itu kan grammar dan morfologi itu. Grammar dan kemudian diikuti dengan morfologi. Kaedah morfologi itu kemudian disalurkan dengan kaedah grammar. Dia bercampur aduk. Jadi Panini melakukan kaedah itu kerana dia mendapati bahasa Sanskritnya ada lisan. Tak boleh. Tak lengkap. Kedudukan bahasa ini dia akan dipercakapkan dulu oleh orang. Digunakan dulu. Digunakan oleh orang untuk berkomunikasi. Tetapi beliau sebagai seorang yang terpelajar melihat di kalangan masyarakatnya tidak ada sistem. Jadi dia mencipta kamus. Macam kaedah nahwu Arab kenapa Khalid Ahmad itu terkenal, popular? Kerana dialah orang pertama mencipta kamus Arab dengan menggunakan sound. Sound digunakan based on ain itu. Kemudian apakah perkataan terakhir? Hamzah. Hamzah itu kerana Hamzah itu penjumpaan antara dua bibir tu. Hamzah. Dia buat Hamzah tu terakhir. Kita gunakan Hamzah tu pertama. Alif tu. Alif Hamzah tu pertama. Dia Hamzah alif tu terakhir. Yang terawal dia daripada dia naik daripada bawah naik ke atas. Yang kebanyakan kita sekarang guna daripada bawah, daripada atas turun ke bawah. Susunan perkataan itu, makharijul aswat itu. Okey. Kat mana? Okey. Tak kepada yang tadi ya. Jadi apabila tidak digunakan, makna tulisan dalam Veda itu pada peringkat awal bukan dalam tulisan Sanskrit. Sebagai disebut oleh J.P. Repson itu, kitabnya 1917 itu. Ingat ya, sources sebelum 1940 adalah sources yang first stop. First stop tu authentic. The authenticity came from that kind of sources. Ada pun sources selepas 1948. 1948 kerana itu sudah berlaku Nakbah. Bila berlaku Nakbah, proses untuk menjadikan New World Order itu sudah wujud. Dengan kewujudnya Freemason dan sebagainya. Ya. Jadi mereka mengubah data. Data itu berubah. Dan justru kita dapati kenapa pula banyak maklumat-maklumat yang tidak seperti yang sebelum ini. Yang mana betul, yang mana tidak. Adakah disebabkan yang the new thing itu kajian semasa menyebabkan telah membongkar yang tidak betul sebelum itu? Saya melihat begini. Sekiranya ia bukan scientific discovery, maksudnya bukan bab sains, kuman, kekajian itu, jumpa apa semua, saya pegang pada the oldest one. Maksudnya kajian sejarah dalam bentuk dokumentasi, saya pegang sebelum 1940. Sebab tu bacaan-bacaan saya 1700, 1800. Buku Inggeris kita dapati ada 1700, 1500. Buku Arab memang kita dapati banyak. Tafsir-tafsir itu adalah kitab-kitab yang sebelum 1500. 1500 AD masih. Nampak tak? Dan saya pernah berhubungan dengan Datuk Dr. Annabelle melalui email. Saya tanya, British Library, dia British Museum, dia British Library, arkib dia, dia British Library biasanya. Dia betul kan saya kalau saya silap, saya British Library. Dia mengatakan, saya tanya dia kata, do we have any sources in Malay before 600 AD? Before 600 AD. Do we have? I tanya dia. Dia kata, no, we don't have. We only have 1300 above. 1300 above. Maknanya 1300 dia ada hanya kurun yang ke-14. 1300. I tanya dia sekali lagi, I stress. Really, you don't have it? You only have 1300 above? Yes, we have only 300.
our music, our British Library only we have 1300 above. Dia kata kami ada simpanan, cara simpanan dan sebagainya lah. Tapi as far as to my knowledge, dia kata it's only 1300 above. That's why saya perhatikan Dr. Annabelle, dia banyak fokus kepada Jawi. Dia tulis pasal pembentukan dia apa berbangsa, dia orang Malaysia, dia pada orang Penang asalnya. Dia non Muslim. Tapi dia tu, kita patut bangga adanya orang macam dia tu. Dia kaji tulisan Jawi semua. Saya perhati sebab saya ancient tau. Jadi saya tengok tulisan-tulisan dia. Dulu saya selalu kaji AD lah. Ada kaji AD. So it's mostly on 1300 above. 1300 AD. That's why dia kaji tulisan Jawi. Sebenarnya Jiha, kalau kita tengok balik, selain daripada sources dokumentasi, kita ada sources lain yang ramai orang tertinggal. Betul. Duit shilling. Saya ada tengok dekat Prof punya IG. Duit shilling, saya bincang dengan Prof Ibrahim. Prof Dr. Ibrahim, dia penulis, dia mistik. Dia pengumpul duit-duit shilling semua ni. Ada lagi yang lain kan dikumpul. Tapi saya dapati 118 itu memang sanah. Ada shilling, the oldest yang kita jumpa 118 dan 22. 22 AD. 22 Hijri. 22 Hijrah. 22 Hijri. Cuma yang 22 Hijri tu masih lagi dalam perbincangan kan. Kita tengok juga, saya bincang apa. Belum publish lah. Belum publish lagi. Jadi sekarang ni, if you take that, this is considered at, katakan 118 yang first saya tadi. 118 dia adalah 736. 736 AD. Ni, kita nak tahu siapa dulu. Sampai dulu. Alam Melayu. Alam Melayu. 736 adalah 736 AD adalah zaman Sriwijaya. Betul. Sriwijaya. Dah ada. Dia ketika dia kena ingat, Indra Warman dia hantar kepada surat kepada Omar Abdul Aziz. Omar Abdul Aziz hidup hanya 3 tahun, memerintah hanya 3 tahun, dalam 2 tahun 3 tahun. Daripada 717 hingga 720. Jadi 3 tahun itu Indra Warman sudah memerintah. Indra Warman tak silap saya 702 sehingga 728. 702 hingga 728 tak silap. Kalau salah betulkan saya. Jadi kalaulah dia daripada 702 sehingga 728, maksud Indra Warman pernah berada di zaman pemerintahan Omar Abdul Aziz. No wonder dia telah menghantar surat. Surat untuk minta kerajaan Khalifah Omar Abdul Aziz di zaman Umayyah, kerajaan Umayyah itu menghantar ulama untuk mengajar. Tapi sebelum tu pun ada juga kan. Okey, sebelum itu sudah ada surat yang dihantar. Sebab kalau tengok SQ Fatimi, dia ada sebut 2 surat. Satu surat yang kepada kepada Omar Abdul Aziz itu surat yang kedua. Surat yang pertama telah dihantar oleh seorang raja daripada kerajaan ini juga. Sinhin ini, dia kata Sinhin ni adalah kerajaan Sriwijaya. Itu. Dia sebut Maharaj, Malikul Muluk. Dalam bahasa Arab, raja segala raja. Itu terjemahannya. Okey. Kalau saya nak tengok dia punya surat itu ditulis dalam bahasa Sanskrit. Sanskrit. Sebab itu dia terjemah Maharaj. Tu Malikul Muluk. Maksudnya tulisan Sanskrit telah ditulis di zaman Sriwijaya. Ya. Jadi kita ingat sekali lagi, telah ditulis sebelum zaman Khalifah Omar Abdul Aziz. Khalifah Omar Abdul Aziz itu sebelumnya adalah dia bukan Muawiyah. Muawiyah sebelum lagi. Surat itu dihantar kepada Raja Muawiyah. Ini disebut oleh Al-Jahiz dalam Kitabul Al-Hayawan apabila menceritakan tentang binatang yang bernama gajah. Jahiz ini dia masyhur dengan sebuah kitab bernama Al-Hayawan. Semua haiwan binatang. Semua haiwan seluruh dunia disebut dalam kitab dia ni.
Antaranya yang disebut ialah gajah. Al-Fil. Jadi, dalam Al-Fil lah, cerita pasal Al-Fil lah terbongkar, ada seorang raja Sriwijaya ini telah berhubung dengan Muawiyah. Oh, it's a kitab. It's a kitab or buku? Al-Haywan. Kitab. Boleh dapat kat library. Oh. Buku cerita pasal gajah ni. Jadi, kenapa cerita pasal gajah ni disebut oleh Al-Jahiz ni? Kerana dalam surat itu dia tulis, negeri kami, dia kata, Maharashtra itu, negeri kami mempunyai 1000 gajah. Negeri kami ada buah pala. Banyak ladang-ladang buah pala. Ladang limau nipis. Ladang kastu dan sebagainya. Dia kata, sehingga 12 farsakhah, negeri kami ini masih lagi mempunyai bau-bauan itu. Amannya negeri itu. Jadi surat yang pertama dan kedua menceritakan cerita gajah juga. Cerita gajah. Sebab itu Jahiz ambil cerita pasal benda ni. Jahiz ni adalah ahli sastra Arab. Ahli sastra Arab. Dia ni adalah orang kulit hitam. Al-Jahiz. Orang kulit hitam. Daripada kaum Zinj. Zaid Nun Jin. Zinj. Dia ada satu kaum di Afrika, Tanzania ke apa. Tapi beragama Islam. Dia ni, Jahiz ni jual kitab. Dia ni ada gedung kitab. Ada buku, bookshop lah. Dan dia mati ni ditipu oleh kitab-kitab. Na'udzubillah. Itu cerita Jahiz. Jadi dia ni kaji, dia no wonder lah dia tahu pasal surat Muawiyah tu. Yang dihantar itu. Dan surat tu fizikalnya ada di? Fizikalnya ada 2 tempat. Satu Portugal dan satu di Turki. Yang di Portugal tu tak mention langsung sesungguhnya aku Islam. Yang di Portugal itu dia ni surat yang ada ini, dia yang khalifah daripada untuk ke Muhammad Aziz. Dia di Portugal tu dia tak mention anak akhukum fil Islam. Ini disebut oleh Abu Rabi'ah. Dia kalau you kena baca kena baca tulisan SK Fatimi itu, dia artikel dia. SK Fatimi. Ada online ke? Ada boleh cari online. Okey. Satu. Lepas tu yang kedua, yang di Turki itu lebih lewat, iaitu ketika pemerintah Osmaniyah. Kalaulah 800 Hijrah, Ibn Abi Rabi'ah itu 800 Hijrah. 800 Hijrah consider tahu apa? Tambah 6. Zul. 8 tambah 6. 14. 1400 BC. 1400 baru permulaan kerajaan Osmaniyah. Belum lagi khalifah. Khalifah 1517. Khalifah Osmaniyah. Okey. Jadi dia tulis kat situ dia ada tambahan. Saya tak tahu tambahan ke ataupun di sana yang buang. Portugal buang sebab kena ingat Abu Rabi'ah ini dia adalah rawi hadis. Perawi Abu saya tak ingat Abu Rabi'ah itu. Nanti kita cek sekali lagi. Okay. Jadi dia adalah perawi hadis. Bila perawi orangnya detail. Yang first tadi dalam 200 Hijrah. Maknanya yang first yang dijumpai dekat Portugal itu dalam 200 Hijrah. Dia Portugal ataupun Spanyol. Yang first tadi. Dalam 200 Hijrah. 200 Hijrah tambah 6 800 tambah 6 200 tambah 800 AD. Nampak tak? 800 AD kerajaan Osmaniyah tak ada lagi. 800 AD kerajaan Abbasiyah masa tu dekat Kahirah. So lagi lama surat yang lagi lama surat yang second tu. Yang first tu. Yang first tu yang dekat Spanyol ataupun Portugal itu. Dan kita kena ingat dekat Portugal itu, kalau di Spanyol dan Portugal itu tidak friendly Islam. Betul. Jadi kalaulah dibuang ke di padang tu tidak mustahil.
Kenapa pula di zaman Osmaniyah tu boleh wujud anak akhukum fillah fil Islam? Maksudnya dia adalah penulis perawi hadis. Dia mesti menceritakan benda yang betul. Kaedah-kaedah mengambil hadis, istinbatul kaedah riwayat rijalul hadis ni kemah. Okay. So physically kalau saya nak masukkan keratan manuskrip tu dekat dalam ni ada kena pergi manuskripnya ada dekat sana lah kan. Kalau ada siapa-siapa kawan tu kita boleh snap je. Snap library kan. Dalam library. Dia kalau di Turki tu dia ada dekat Hagia Sophia ke apa? Dia ada, saya tak pasti dia, tapi di Turki dia boleh check dalam, kita Google je. Okay. Surat yang dihantar. Yang Prof ada ialah terjemahan kan? Terjemahan. Saya ada terjemahan. Benda dalam ni pun ada, dalam Google tu boleh tahu surat tu. Surat yang dia ambil, surat dia snap daripada surat asal. Macam surat yang dihantar ke Rasulullah tu kan. Kalau surat hantar ke Rasulullah, Rasulullah hantar surat ke Oman, ke Najasyi, semua-semua tu kan ada dalam museum-museum. Dia kan dia snap daripada surat asal. Surat yang macam tu ada. So I cari daripada museum tu punya. Cuba tengok, check dulu kan. Okey, apa lagi? Jadi back kepada tadi, tak sampai-sampai lagi. Jadi sebenarnya base kepada tulisan itu, saya melihat apabila Weda itu ditulis 1400, dan kalau tengok dalam buku yang bacaan daripada Ancient India itu, banyak cabang-cabang, bermulalah berlaku cabang membina pahaman baru. Macam Jainism tu betul-betul yang penyembahan berhala, betul? Jainism ini adalah betul-betul animisme. Jadi kemudian berlaku pecahan daripada pemahaman Weda tadi. Dia ada Weda knowledge, dia ada Weda ular, kepercayaan ular itu, menyembah ular, Weda, banyak Weda. Jadi benda ni berlaku dia tak turun dengan selesai.